Siam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur at-tadhkir wa naf'ul intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء. وروينا في كتاب الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. في إسناد سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال بالباء الكوفي مولى حذيفة ابن اليمان وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. وقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه فلعله صح عنده من طريق آخر إلى آخره. Baik, saya mulakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga rijal kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada malam ni. Kita nak sambung bacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Baik, kita berhenti dulu dalam paragraf yang ke-214. Macam itu kan? Baik, dalam pertemuan yang lalu kita dah ambil dah doa zikir yang diajar oleh baginda Nabi SAW untuk kita baca di pagi harinya dan di petang hari. Dan juga ketika kita nak tidur tu, apa kata Nabi? Doa yang diajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabbi kulli syai'in wa malikah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'ak. Baik, habis kat situ lafaz sampai kepada wa min syarri syaitani wa syirkih, dan kita dah bahas, kita dah sentuh maksud dan makna yang dikehendaki daripada zikir yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Dalam paragraf yang ke-214 kami riwayatkan seperti lafaz sebelumnya dalam Sunan Abi Daud dari riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ajarlah kami kalimat yang dapat kami ucapkan pada pagi hari, petang hari dan ketika kami hendak tidur.
baginda menyebut bacaan tersebut. Bacaan tersebut ni apa dah? Ni. Jadi dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, ini riwayat Imam Tirmizi. Riwayat Imam Tirmizi sampai kepada wa min syarri syaitani wa syirkih. Sampai situ. Kita minta berlindung daripada kejahatan-kejahatan semua yang disebutkan tadi. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan lagi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Jadi antara yang Nabi ajak lagi ialah dan aku berlindung kepadamu daripada aku melakukan kejahatan atas diriku dan aku melakukannya kepada seorang muslim. Doa yang diajak oleh Nabi selain daripada kita minta berlindung daripada kejahatan diri kita, daripada kejahatan tipu daya syaitan, daripada kita kata belitan-belitan godaan iblis dan syaitan, diajak lagi kata Nabi SAW wa an aqtarifa ala nafsi su'an, aku mohon perlindungan dengan engkau ya Allah jangan sampai aku melakukan kejahatan atas diri aku. Tuan-tuan, tak ada orang nak buat jahat atas diri sendiri, tuan-tuan. Tak ada orang yang akan buat jahat dan menzalimi diri dia, tak ada. Apa yang kita cari, kita nak kepada kebahagiaan, kita nak kesenangan, bahkan kita mendambakan kenikmatan untuk diri kita. Tapi kadang-kadang tanpa kita ketahui, tanpa kita sedari, dalam mencari kepuasan diri, kebahagiaan diri, keseronokan dan kesenangan diri, kita telah melakukan satu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan dengan perkara tersebut kita boleh mengundang kemurkaan dan juga azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia panggil sebagai membawa keburukan, melakukan kezaliman ke atas diri sendiri. Tuan-tuan ingat lagi hadis ketika Nabi kata, tahukah kalian siapakah orang yang paling kedekut? Ada? Maka dijawab oleh para sahabat, orang yang paling kedekut ialah orang yang tidak mau memberi, tidak mau menginfak harta pada jalan Allah. Nabi kata dah, hak tu kedekut. Tapi yang lebih kedekut daripada itu ialah orang yang bakhil dengan kebaikan dan kebajikan ke atas diri dia. Ada. Mana ada orang bakhil tentang ke atas diri sendiri? Ada. Nabi sebut orang yang apabila disebut nama aku di hadapannya, dia dengar sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mengucap selawat kepada aku, itulah sebakhil-bakhil manusia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan hanya menyebut sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wasallam alaihi, dengan hanya menyebut kalimat itu kita telah mengundang 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kena keluar duit seduit pun, tak kena keluar perbelanjaan, bahkan tak meletihkan tubuh badan kita, hanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ketika tersebut kita telah mendapat 10 rahmat Allah taala. Tuan-tuan, kalau dapat satu rahmat Allah taala pun kita beruntung dah, tuan-tuan. Kita tak tahu yang mana satu yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita dapat satu saja rahmat Allah taala, kita berbahagia, kita beruntung. Bayangkan dengan hanya menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, kita dapat 10 rahmat, jaminan 10. Bukan dikhususkan pada orang tertentu dah. Nabi tak kata hanya dikhususkan kepada orang yang menyebut nama tu dengan hati yang khusyuk. Nah. Dengan ikhlas. Nah. Hanya sekadar mengucap sallallahu alaihi wasallam saja, kita mendapat jaminan 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni, malam ni kalau kita duk baca hadis saja, berapa kali nama Nabi yang kita sebut agak-agak. Di saat kita pada satu-satu majlis ilmu, berapa banyak nama Nabi yang disebut oleh tuan guru yang mengajar tu. Setiap kali kita dengar, kita juga menyebut selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk dalam masjid dengar khutbah Jumaat siang tadi, berapa kali nama Nabi disebut dalam tu? Sekurang-kurangnya 2 kali mesti sebut dah.
dalam khutbah pertama, khutbah kedua. Itu tak berbicara lagi dengan ayat Quran, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia juga tu. Itu dengan dalam azan yang disebut nama Nabi. 2 kali azan. Berapa kali 5, 6 itu. Doa lagi 7. Sekurang-kurangnya ada 10 kali nama Nabi Muhammad yang disebut dalam satu Jumaat yang kita hadir. Kita menjawab setiap kali disebut nama baginda Nabi, kita jawab sallallahu alaihi, dapat 10. Tiba-tiba dia tak sebut, tuan. Tiba ni sebakhil-bakhil manusia. Sehingga kan dia tidak mau kebaikan dan rahmat Allah Ta'ala tu kepada diri dia sendiri. Kedekutnya. Bukan tak bagi kat orang lain. Kat diri sendiri pun tak nak bagi. Ni dia. Ni disebut sezalim manusia tadi ni. Sejahat-jahat manusia bukan dia buat jahat kepada orang lain. Tak. Ke atas diri dia sendiri pun dia buat jahat. Maka Nabi ajak kita dengan doa yang dibaca tadi ni, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, ay ya Allah, aku mohon perlindungan dengan engkau ya Allah daripada aku membawa kejahatan terhadap diri aku. Jadi dengan doa yang dibaca, mudah-mudahan kita dipelihara daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Mana boleh nak pelihara daripada maksiat, tuan? Tak ada manusia yang maksud dan maksiat. Sehebat-hebat ahli ibadat, sekukuh-kukuh, sekuat-kuat ahli zikir dan sebagainya, ada juga maksiat yang dibuat. Yang selamat daripada maksiat ni Nabi-Nabi dengan Rasul saja. Ya. Jadi hadis yang kita baca ni, kalaupun maksudnya mohon perlindungan daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, setidak-tidaknya andai kata kita terbuat maksiat, maka maksiat tersebut akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andai kita terlibat dengan dosa, andai kata kita terbuat satu-satu kejahatan, maka Allah Ta'ala akan dorongkan kita untuk beristighfar, mohon keampunan. Mungkin juga kita akan didorong buat satu kebajikan-kebaikan, yang dengan kebajikan dan kebaikan tersebut akan menggugurkan dosa dan maksiat yang kita lakukan tadi. Setidak-tidaknya dengan doa yang kita baca tadi ni, sebelum kita tutup mata, tinggalkan dunia yang fana ni, Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan taubat kepada kita, sehingga kita menemui Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak melakukan maksiat dan juga dosa yang membawa kepada kemurkaan kepada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, dan lebih teruk lagi, aku membawa kejahatan, menumpahkan kejahatan dan juga kezaliman kepada saudara muslim yang lain. So kita minta berlindung jangan sampai kita buat jahat juga kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, Nabi ajak kita doa ni, doa yang sangat baik dibaca di waktu pagi atau petang, minta berlindung daripada buat jahat pada orang lain, terhadap orang muslim yang lain. Sabda Rasulullah SAW, wa syirkihi, diriwayatkan dalam 2 bentuk. Ini kembali balik kepada hadis yang paragraf 213 riwayat Imam Abu Daud tu. Riwayat Imam Tirmizi tu. Yang last kali tu. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Itu diriwayatkan dalam 2 bentuk. Diamai dengan 2 riwayat. Satu dibaca pertama, inilah yang paling benar dan masyhur. Tuan-tuan, ni satu kelebihan kitab Imam Nawawi, tuan-tuan. Tuan-tuan baca kitab Imam Nawawi, kalau baca macam kitab ni lah, kita baca kitab ni ke, ataupun kita baca kitab Majmu' Syarah Muhazzab ke, ataupun kita baca kitab-kitab Imam Nawawi yang lain lah, Minhaj dan sebagainya. Salah satu keistimewaan Imam Nawawi ni ialah dia akan sebut benda-benda macam ni, perbezaan riwayat yang datang, baca dengan syirkihi ke syarakihi ke. Ada riwayat mai dengan syirkih, ada mai dengan syarakihi. Cuba tengok. Ni. Sehingga kan kalau dalam kitab ni saja, kalau tuan-tuan rajin lah, kalau rajin, tuan-tuan boleh sharing baca pada awal sampai habis. Ambil keluar dari sudut bahasa sahaja. Perbahasan dari sudut bahasa yang diambil daripada kitab Imam Nawawi Al-Azkar. Itu. Hebat dia. So dalam satu kitab ni tuan-tuan, ada ilmu hadis,
ada ilmu rijal, ada mustalah hadis. Hadis ada apa? Hadis riwayatul hadis, ada dirayatul hadis, ada ilmu rijal, ada ilmu lughah, ada ilmu fiqh, ada ilmu akidah, ada ilmu tasawuf. Dalam kitab yang dah karang ni, satu ni mengandungi sekurang-kurangnya 7 ilmu yang dibahaskan di sini. Tak heran tuan-tuan, Imam Nawawi dalam Syahri dia mempelajari 14 ilmu. 14 ilmu yang dia pelajari dalam Syahri. Bukan belajar secara kita kata secara ambil maklumat surface secara maklumat umum dah, tapi secara mendalam. Kajian yang mendalam 14 ilmu dalam sehari. Ini kehebatan Imam Nawawi rahimahullah. Kau ada? Tuan-tuan, kita ada tak tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Mana larat kita nak ngaji sampai 14 ilmu sehari ni? Sehari pun berbina orang mata. Pertama, inilah yang paling benar dan masyhur. Ni satu lagi. Keistimewaan dia ialah bukan dia bawa mai pandangan dan juga riwayat, dia bawa mai juga tarjihat, pengukuhan. Bacaan yang macam manakah yang paling benar dan masyhur dari sudut bahasa, dari sudut riwayat. Gitu nak maksudnya. Jadi pertama ni, inilah yang paling benar dan masyhur adalah dengan harakat kasrah pada huruf shin, baca syir, dan sukun pada ra, matikan ra, syirkihi. Itu. Yang artinya arah dan tujuan pujuk rayu syaitan yang berupa menyungutukan Allah Ta'ala. Syiriknya. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada godaan dan gangguan syaitan yang bawa kepada syirik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat lagi tak ketika Nabi ajak kita? Mana-mana le suami yang nak bersama dengan isteri dia, bacalah doa yang Nabi ajak tu. Kan? Ingat ke tak kah? Bismillahirrahmanirrahim, jadibna syaitan tu, baca minta berlindung tu, tapi tak tahu sangat a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Gitu. Nabi kata, andai kata ditakdirkan dengan hubungan tersebut jadi anak, lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak mampu untuk memudaratkannya. Mudarat macam mana? Syaitan tidak mampu menggodanya, tidak mampu mengganggunya, tidak mampu menjerumuskan dia sampai kepada lembah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kata dia maksum, tuan-tuan. Sebab tak ada manusia yang maksum kecuali nabi-nabi dan rasul. Sebab kita semua ni terdedah kepada godaan iblis, gangguan iblis. Tapi bila kita terkena godaan iblis, terbuat maksiat macam yang kita beritahu tadi, dilorongkan kepada kita untuk beristighfar, diberi hidayah, taufik untuk mohon keampunan, bertaubat dan sebagainya. Andai kata diganggu juga oleh iblis, dia tak akan sampai kepada syirik. Tak akan sampai. Artinya doa yang Nabi ajak tersebut merupakan protek. Kita pelihara zuriat kita tadi ni, keturunan kita, jangan sampai ada yang besoknya akan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa tu? Melalui doa Nabi ajak ketika berhubungan dengan isteri tadi ni. Tuan-tuan, power tak powernya doa Nabi ajak, kuat tidak kuatnya benteng yang dikatakan benteng daripada doa Nabawi tadi ni, sehingga akan membentengi anak-anak cucu kita daripada disesatkan oleh iblis dan syaitan. Ada? Bukan saya saja, tuan-tuan. Sama dengan ini pun. Sampai iblis tidak mampu menyengutukan kita. Tuan-tuan, hari ini banyak tuan dia boleh bawa ke arah tu. Zaman kita ni zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan perkara-perkara yang boleh kita kata mengganggu pemikiran, sehingga kita pun kadang tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dalam masalah i'tiqad, dalam percakapan sehari-harian, tiba-tiba dia buat benda-benda yang boleh jatuh syirik tanpa disedari. Jadi melalui doa yang kita baca tadi, mudah-mudahan dipandu sehingga kita selamat daripada gangguan iblis dan syaitan yang boleh menjerumuskan kita ke dalam lembah syirik. Pasal syirik ni habis kan, tak ada abang kan, tak ada.
Orang yang syirik, orang yang murtad, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala wal'iyadzubillah, ini tak ada apa habis. Tak ada. Sonok dunia ni kecap ya. 70 tahun, 80 tahun habis. Lama mana sangat 70 tahun, 80 tahun nak dibandingkan dengan hayat barzakhiyah, alam barzakh. Tuan bayangkan tengok Fir'aun hak mati zaman Nabi Musa. Hidup berapa puluh tahun dia? Kita andaikan kata hidup dia 100 tahun. Kalau umur dia 100 tahun, sekarang dia duduk dalam alam barzakh berapa ribu tahun dah. Kira tengoklah umur Nabi Musa, zaman Nabi Musa sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Muhammad sampai kita lebih kurang 1400 lebih dah. Campur pergi campur mai. Berapa puluh tahun dah, berapa puluh ribu tahun dah. Ribuan tahun baru duduk di alam barzakh. Setiap saat kena balon tau. Setiap saat, setiap detik kena bakar. Setiap saat kena godam dengan malaikat. Tak kira lagi nak masuk ke alam mahsyar. Sampai alam mahsyar kita pergi ke alam akhirat yang tidak ada kesudahannya. Ketika tu hidup kita, alam kita ketika tu imma khuludun finnar wal a'yadzu billah wa imma khuludun fil jannah. Sama ada kekal dalam syurga selama-lamanya ataupun kekal dalam neraka selama-lamanya wal a'yadzu billah. Kalau orang yang kafir, yang syirik, yang murtad wal a'yadzu billah, yang tak sempat kembali balik kepada mengucap kalimat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah tadi ni sebelum tutup mata, maka ketika tersebut dia termasuk golongan yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Iblis nak tu ya, nah? Dia tak berpada tuan-tuan kalau dia boleh ganggu kita buat maksiatnya. Dia boleh ganggu seorang muslim sampai boleh berzina wal a'yadzu billah. Ganggu dia, goda seorang muslim sampai tinggal semayang contohnya. Sebab sebesar mana pun dosa dilakukan oleh anak Adam tadi ni, kalau dia bertaubat bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan ampun. Hadis kursi Allah Ta'ala kata, aku tak kira wahai anak Adam, kalau kalian datang berjumpa dengan aku besok membawa dosa setinggi langit sekalipun, tapi kalian tidak syirik dengan aku akan ampunkan kalian. Wala ubali, aku tak peduli. Aku tak peduli besar mana dosa kamu, banyak mana, tinggi mana dosa kamu, sebesar mana dosa kamu, sebesar alam ni, sebesar bumi ni sekalipun, seberat bumi ni dosa yang kamu lakukan, sebanyak buih di lautan sekalipun dosa kalian, kalau kalian tak syirik dengan aku tak peduli, aku akan ampunkan kalian. Itu jaminan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala kata. Artinya apa? Rahmat Allah Ta'ala sangat-sangat luas. Satu caranya dia nak kekalkan kita dengan dia besok macam mana? Ni jatuh ke lembah syirik, jatuh ke lembah riddah. Maka perkara yang paling bahaya adalah bid'ah dalam masalah akidah. Hati-hati so, jaga sungguh-sungguh. Kalau dalam masalah amaliyah, perbuatan kita dah buat ni, itu kadang-kadang tak ada salah apa pun, tapi dikatakan sebagai bid'ah. Contohnya sambutan Maulidur Rasul, tak ada nama kena mendengar dengan bid'ah langsung. Tak ada yang namanya bid'ah, tak ada yang namanya dhalalah pun, tapi dikatakan bid'ah, dhalalah, pembuat apa ni, bid'ah tu kesesatan. Tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat contohnya, pasal apa tak baca Kahfi? Kahfi aku baca siang Jumaat, pas subuh, malam tu aku baca Yasin. Tuan-tuan, sungguh kata lawak tak? Lepas maghrib dan subuh, kalau tuan-tuan boleh jadikan wirid dan zikir, baca Yasin. Lepas subuh, lepas maghrib. Saya rajin baca. Pasal dulu free, tak ada apa. Lepas subuh sambil jalan tu beh. Lepas maghrib, mayan maghrib di Masjid Azhar, balik naik bas ke apa ke? Ada. Jalan sambil naik bas beh. Lah tak ada nah. Ni macam mana nak? Baca apa Isya? Balik apa Isya tak apa lalu terus. Tak sedap apa dah. Kalau tuan-tuan boleh tuan baca 2 kali sehari Yasin, jadi wirid.
Jangan tanya saya apa kelebihan dia. Baca Quran kan bagus tak tuan-tuan? Memang itu wirid ulama-ulama kita. Waqi'ah, lepas Hasaq baca. Al-Mulk, lepas Insya baca. Apa lagi? Nuh, baca surah Nuh dan Sari. Dukhan baca lepas Lahaq. Kalau larat nah, kalau mampu buat tiap-tiap hari baca sampai mati. Esok lepas mati, mai bagi tahu kat kami hak hidup, bagi tahu. Ha, tu dia aku dapat ni rupanya. Bagi tahu. Pasal apa keluar tu kat tahu? Tadi ni. So tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat. Tak ada bid'ah apa. Besok pagi lepas subuh baca Kahfi. Kata Syekh Ali Jabir, kalau Kahfi tak boleh baca sekali gue, baca sikit-sikit. Dia kata gitu. Sikit-sikit macam mana? Lepas subuh baca 2 muka surat contohnya. Lagi lepas zuhur baca lagi sikit. Sebelum habis waktu asar tu, habis dah surah Kahfi. Ni kira amator lah tu. Tak mampu nak duduk 110 ayat sekali baca tak larat. Baca sikit sekali duduk 20 ayat, sekali duduk 30 ayat. Sekurang-kurangnya sebelum tenggelam matahari hari Jumaat tu kita selesai baca surah Kahfi. Tuan-tuan boleh baca daripada malam Jumaat sampai besok sebelum tu. Yang biasa jadi amalan lepas subuh. Baca lepas subuh. Baca malam boleh? Baca malam boleh, subuh boleh, tak ada salah. Siangnya boleh, malamnya boleh. Kalau dah malamnya baca Yasin, besok siang baca subuh. Silakan. Sebab kalau Kahfi baca malam takut tak sempat. Gitu. Naknya sempat je. Tapi kalau dah kita baca lambat, dia agak waktu tu. Kalau baca lepas subuh, dia waktu panjang, masa dia luas. Walau cara pun terpilih tuan-tuan. Ini benda-benda yang kita buat, yang amalan-amalan yang kita buat, yang tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Walaupun sebesar zarrah sikit pun tak kena-mengena dengan bid'ah dan sebagainya, tak usah. Yang bahaya bid'ah tak mana? Ni, hak yang masalah akidah ni. Bid'ah yang dibawa dalam akidah Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Mujassimah. Itu yang paling bahaya. Sebab dia boleh merosakkan akidah. Yang kita takut dan kita khawatir. Bahayanya ialah sampai boleh bawa kita terkeluar daripada akidah Islam. Kalaupun tidak, dia boleh merosakkan akidah yang batil tadi ni. Bahayalah, takut. Takut tu. Kita i'tiqad Tuhan duduk atas langit. Tapi tak sama macam duduknya kita. Duduk atas tu pun salah dah kan. Sebab yang duduk di atas tu sifat makhluk sifat makhluk. Di atas, di bawah, depan, belakang, kiri, kanan, tu makhluk, sifat makhluk. Bila kita kata dia duduk di atas, walaupun kita tak sama macam kita, ketika tu kita dah bagi sifat makhluk kat dia. Salah ke? Salah. Salah. Kita menyamakan dia dengan makhluk. Hak tu bid'ah. Itu bid'ah besar. Bahaya. Hak ni bid'ah yang orang tak sedar. Tersebar dalam masyarakat kita. Cukup besar. Bahayanya sebab apa? Sebab dia boleh bawa kita ke lembah yang lebih teruk lagi. Nabi sebut tu, pecah sampai 73 puak. Semuanya finnar kata Nabi. Satu ya dalam syurga yang selamat. Jadi dibaca dengan syirkih dikasrahkan shin, disukunkan ra, artinya godaan syaitan yang membawa kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekutu Allah Taala dengan makhluk itu. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangka kita bertauhid dah Bertauhid dah. Ikut Quran, ikut sunnah dah. Rupanya tak sedar kita terlibat dalam
dalam mengutukan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ada. Dah kita bagi sifat makhluk kat dia. Pasal apa dia gitu? Saya tak ngaji ya. Tak pernah ambil tahu langsung nak kenal Allah Ta'ala. Contoh perkara pertama sekali yang Allah beritahu kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia guna kalimat fa'lam. Dia tak kata fa'arif dah. Dia kata fa'lam. Ulama beza sebut tu. Ilmu tu lain. Sebab tu kata ulama, ilmu ni kita mengetahui sesuatu atas hakikatnya yang sebenar. Bila kita tahu satu benda atas hakikatnya yang sebenar, baru dinamakan ilmu. Apabila orang Nasara meyakini bahawasanya Isa itu anak Tuhan, Isa itu Tuhan, Isa anak Tuhan, walaupun dia yakin sungguh-sungguh 100% yakin, mati atas keyakinan macam tu, dia tak panggil ilmu tu. Pasal benda tu menyalahi dengan hakikat yang sebenar. Sampailah kita meyakini dan mengetahui tadi ni macam nampak dengan mata kepala. Tu Nabi kata anta'budallah ka'annaka taraha. Tak sampailah kita kat tu tuan-tuan. Tak tahulah nak sampai macam mana. Sampai hakikatnya tu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hang tak nampak dia. Tuan-tuan, kalau kita kenal seorang kita nampak depan ni, kenal ke? Allah Ta'ala tak boleh kita kenal macam tu. Tapi Nabi sebut tu, ka'annaka tarahu, seolah kamu melihat dia. Berapa ramai ulama-ulama kita yang melihat Allah Ta'ala dalam hatinya, yang melihat kebesaran Allah, yang melihat keagungan Allah, yang melihat kewujudan Allah, yang melihat kebijaksanaan Allah, yang melihat kudratnya Allah Ta'ala, kekuasaan Allah. Walaupun dia tak nampak, mana ada siapa nampak, tak ada. Tapi dia boleh nampak. Sehingga yang tak nampak tadi ni wujud macam nampak. Susah no? Sembang apa ni? Dah tak nampak macam mana nampak. Itu dia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang cinta, tuan-tuan. Pernah tengok orang cinta tak? Alah, takkan tak pernah rasa kot muda-muda dulu. Tak? Cinta tu muda-muda dulu. Tunang kita duduk tang lain, kita duduk tang lain. Tiap-tiap hari terbayang muka dia, tak mana duduk kan. Orang tua-tua kita kata makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Ada? Dia ada. Dia nampak tu je. Pergi beli ayam, buka ayam turun, dia tengok ayam turun tu, nampak muka orang tu cakap ayam tu. Tu yang namanya palatum golek atas salji tu. Nuk ayam seorang. Makan nasi dan pinggan tu nampak muka kan tu. Ada. Naik motor, nampak muka kan tu juga. Lah terjun sungai. Entah kelak lawak sungguh dah ni. Kan lawak sungguh serta hotel ni. Betul. Bini duduk sana, laki balik mai. Jauh, tinggal. Teringat kat bini lah naik motor, boom. Tak nampak jambatan, terjun sungai. Saya baik dalam kampung. Dah jalan raya, mau patah riuk dah badan tu. Pasal apa tu? Kita nampak dia. Macam mana nak bagi nampak Allah Ta'ala? Fa'lam. Nak kena kenal dulu, tuan mengaji dulu. Apa benda yang boleh dinisbahkan pada Allah? Apa benda sifat-sifat yang wajib ada pada Allah? Apa benda yang mustahil yang tidak boleh kita nisbahkan pada zat yang maha agung tadi ni? Apa perkara yang wajib kita nafikan daripadanya? Macam mana adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setidak-tidaknya mula dengan ilmu dulu. Ada. Nah. Jadi iblis kerja dia apa tuan? Ini ya. Dia nak bawa kita pergi ke sini, wal a'yadzubillah. Ini permintaan dia dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi izin permintaan ni untuk menyesatkan anak-anak cucu Adam alaihi salam tadi ni. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, kecuali hamba-hamba engkau minhum, di antara mereka al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang hatinya ikhlas dengan Allah Ta'ala. Tak ada yang lain, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Macam mana ada hati nak ada Allah kalau Allah pun kita tak kenal kan?
So mempelajari ilmu, mengenali Allah Ta'ala sangat-sangat penting. Perkara paling utama, fa'lam, ketahuilah. Maksudnya ketahuilah dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh, yang tidak ada keraguan padanya, berteraskan dalil-dalil. Ada? Sehingga akan kamu tidak akan digoyahkan lagi dengan syubhat-syubhat yang mendatang. Dengan keraguan-keraguan yang nak menyelewengkan kamu tadi. Bahwasanya annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya, tidak ada Tuhan yang selayak disembah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang tempat bergantungan, tidak ada melainkan Allah Ta'ala sahaja. So kena belajar, kena kenal. Jadi kalau ada kuliah tauhid, kena mai tuan-tuan, kena cari ya. Kalau dah ada, alhamdulillah. Kalau kita dah cari, dah jumpa, dah mengaji, alhamdulillah. Anak syukur banyak-banyak tuan. Kalau kita ni dah mengaji dah ilmu tauhid yang betul dan benar, yang mengenal Allah Ta'ala dengan jalan yang benar, syukur banyak-banyak. Termasuk nikmat yang cukup besar yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab kita dah selamat daripada salah satu daripada jalan-jalan ditunjukkan jalan-jalan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang kedua baca macam mana? Wasyarakihi, fathah shin, fathah ra. Ini baca macam ni. Ada riwayat, ya, ada riwayat mai dengan syarakihi, dengan harakat fathah pada huruf shin dan ra, yang artinya jerat dan jebakan syaitan. Jerat dia tu. Jerat kita buat jerat tu, dia tangkap pelanduk ke kaldai ke arnab ke, tu dia panggil syarakih. Bentuk tunggalnya ialah syarakatun. Kalau mufrad dia panggil syarakatun, dengan harakat fathah pada huruf shin dan ra diakhiri dengan huruf ha ta marbutah, syarakatun. Jamak dia syarakihi, minta berlindung daripada jerat-jerat syaitan, jebakan-jebakan syaitan. Jadi bila sebut jerat-jerat syaitan ni banyaklah. Sama ada yang membawa kepada dosa, yang membawa kepada maksiat, yang membawa kepada syirik, dia umum. Gitu, umum. Jadi kalau baca dengan syarakihi tu maksud dia umum. Segala bentuk godaan, hasutan dan juga kita kata jeratan iblis dan syaitan, belitan-belitan iblis yang membawa kita terjerumus dalam maksiat, dalam dosa, dalam mungkar, dan juga ke dalam perkara-perkara yang syirik dan bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hak baca dengan yang pertama tu wa syirkihi, hak tu dengan godaan-godaan yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih khusus kepada satu makna sahaja. Jadi tuan-tuan, doa yang Nabi ajak ni tuan-tuan sangat-sangat penting untuk kita amalkan. Jadi bacalah sekali di waktu pagi, sekali di waktu petang. Nak, gitu je. Sikit ni ya? Ya. Sikit ni ya? Ya tuan-tuan. Sekali kita baca di waktu pagi, sekali waktu petang. Tulis dulu di kertas mana-mana, bawa buah dalam poket tu. Sambil-sambil keluar daripada masjid ni baca gitu. Tambah zaman lah zaman handphone pula. Snap base itu baca. Keluar daripada masjid baca. Lepas sembahyang subuh sekali, lepas sembahyang asar sekali. 10 hari kita ulang baca. Tak payah dah, lepas tu boleh delete dah ayat yang kita snap tadi ni. Sebab apa? Dah ingat dah apa yang kita baca. Tuan-tuan, oleh kerana doa ni diajak oleh baginda Nabi, sudah barang pasti dia doa yang paling sempurna, paling baik, merangkumi kebaikan duniawi dan ukhrawi. Gitu. Nabi tak akan ajak kepada kita tuan-tuan melainkan sesuatu yang penting. Gitu. Tambahan pula wasiat ni tuan-tuan, ini wasiat yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq dah, kekasih Nabi SAW sendiri. Abu Bakar, tuan-tuan tahu sendiri bagaimana hubungan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sangat-sangat menyayangi sahabatnya yang nama Abu Bakar ni. Cukup besar Abu Bakar pada dalam diri Nabi. Itu. Jadi bila Abu Bakar minta kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bi kalimatin. Ajarlah aku beberapa kalimat yang aku nak baca di waktu pagi dan petangnya. Nabi ajar.
tentulah yang diajak oleh Nabi kepada kekasih dia tadi ni, sahabat yang dia cintai, sesuatu yang amat berguna. Jadi kita ambil peluang untuk kita sama-sama mengamalkannya. So tuan-tuan, ini temuan kita tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung zikir paragraf 215 nah. Kat dulu pertemuan kita yang baik daripada Allah Ta'ala, kurang, salah, silap dan sebagainya, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada malam ni. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa